Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Ziana Aimah Muhammad Yusof dalam sorotan antara pos minggu ini. Muktamar PAS bakal berlangsung di Kedah tidak lama lagi dan tumpuan sudah tentu kepada isu tahaluf siasi parti itu dengan PKR. Hubungan antara dua parti ini dikatakan rapuh, lebih-lebih lagi berikutan beberapa tuduhan yang dilontarkan oleh Naib Presiden PKR Rafizi Ramli terhadap pucuk pimpinan PAS. Rafizi dilihat cuba mengaitkan PAS kepada dana 1MDB yang seperti mana kita maklum menjadi peluru politik utama untuk Pakatan Harapan menyerang UMNO. Sejauh mana kebenaran tuduhan-tuduhan Rafizi itu yang mungkin lebih penting kepada PKR, apakah nasib kerjasama politik parti itu dengan PAS? Kita ikuti laporan berikut. Salah seorang dari penerima bayaran dari peguam tersebut adalah Dr. Nasharuddin Mat Isa, mantan timbalan Presiden PAS. Sekiranya bayaran kepada seorang mantan pimpinan PAS itu adalah pertukaran kepada usaha melunakkan suara PAS sebagai parti pembangkang utama dalam isu-isu bersabit skandal 1MDB dan pemindahan wang ke akaun Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak. Dakwaan oleh Naib Presiden PKR Rafizi Ramli ini dijangka menjadi topik hangat pada Muktamar PAS akhir bulan ini. Sama ada tuduhan itu benar atau tidak, itu isu lain. Namun kenyataan Rafizi sudah tentu mempunyai impak kepada hubungan PKR dan PAS yang sudah pun dianggap rapuh. Apakah tahaluf siasi PKR PAS yang dijalin sejak pilihan raya umum 2008 kini retak menunggu belah berikutan serangan-serangan Rafizi? Apapun tuduhan Rafizi sudah pun dinafikan oleh Nasharuddin, bekas timbalan Presiden PAS yang kini memimpin Yayasan Gerakan Kesederhanaan Global. Tuduhan Rafizi bingkas ditolak Nasharuddin. Dalam kenyataannya kepada Antara Pos, Nasharuddin berkata beliau tidak pernah menerima apa-apa dana daripada 1MDB. Nasharuddin juga menimbang untuk mengambil tindakan undang-undang kepada Rafizi kerana tuduhannya mencemarkan nama baiknya dan PAS. Namun kritikan yang paling pedas terhadap Rafizi dilontar oleh pemimpin-pemimpin PAS sendiri. Sebab apa pula? Kenapa pula dia telah membentuk spekulasi untuk kononnya mula-mula dengan PAS dapat, kemudian orang yang rapat dengan pimpinan PAS dapat dengan PAS, kemudian pula dengan nikah pimpinan PAS. Jadi tak eloklah saya akan supaya dia jangan hilang fokus lah. Berupanya yang Rafizi buat kenyataan itu berdasarkan kehiasi daripada pegawai SPRM yang sebenarnya dah bersara pun. Jadi hiasi mana boleh dijadikan bukti. Takkanlah kita kata kalau ada di kalangan ahli PKR yang terlibat dengan rasuah, yang terlibat dengan skandal perempuan, takkan kita nak kata PKR terlibat. Pemimpin-pemimpin PKR berhempas pulas cuba menyelamatkan PKR daripada terkesan akibat dakwaan Rafizi. Menurut mereka, kenyataan Rafizi dibuat atas sifatnya sebagai ahli Parlimen Pandan dan bukan mewakili pemimpin kanan PKR. Dia ahli Parlimen Pandan. Dan kalau dia nak dedahkan apa pun, dia itu ialah kuasa dia lah. Adakah dia dari EWOK ke, ada dia dari parti ke, tapi kalau dia nak buat dia ahli Parlimen Pandan, dia bagi dia dedahkan lah apa yang maklumat dia ada. Ini daripada maklumat yang dia terima. Jadi bila maklumat dia terima tu untuk dipastikan SPRM tu memeriksa akaun SRC melalui akaun Perdana Menteri dan disebari pada Nasharuddin Mat Isa tu untuk dibuat siasatan. Namun pendirian seperti itu tidak akan mudah diterima oleh pemimpin PAS. Besar kemungkinan mereka melihat serangan itu diatur untuk mempersendakan PAS dan menimbulkan perbalahan dalam parti. Apapun, akar umbi PAS sudah lama menaruh rasa tidak puas hati dengan gelagat PKR. Keresahan itu berkisar pendirian PKR bersekongkol dengan dua musuh utama PAS iaitu DAP dan Amanah dan PPBM yang dipimpin Tun Dr. Mahathir Mohamad yang juga kerap mengkritik Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang.
Beberapa pemimpin PKR dilihat senada dengan Amanah, DAP dan PPBM dalam mengecam PAS bersabit isu-isu tertentu. Saya dapati bahawa parti PAS umpamanya bercakap macam mana dia nak jadi satu kerajaan yang boleh ubah itu dan ini. Parti PAS tak boleh jadi kerajaan. Saya tengok attitude PAS ya, di bawah Datuk Fadil Noor Anwar ya, telah mendapat sokongan apabila dia telah menyokong reformasi, dia menyokong pembangkang, dan dia pada masa itu PAS menyokong kami semua dan mendapat yang paling tinggi dalam pilihan raya di Malaysia dan menjadi ketua pembangkang. Itu komen saya. Kalau nak fikirkan yang lama-lama, eloklah kita bersama kalau kita jatuhkan BN. Kita punya nasihatlah pada PAS ya. Bersikap matang. Ya, grow up. Dalam bahasa Inggeris dia grow up lah, ya. Dalam bahasa Melayu dia lembut sikit bunyinya, bersikap matang. Dan terima hakikat bahawa amanah wujud dan akan terus wujud dan adalah sebahagian daripada kerajaan Selangor. Rafizi sendiri mempersoalkan komitmen Hadi dalam memperjuangkan isu-isu seperti 1MDB di Parlimen. Beliau juga mempersoalkan kesesuaian usul RUU 355 yang dipelopori oleh Hadi. Beliau juga mempersoalkan sama ada pindaan itu boleh memberikan keadilan kepada semua lapisan masyarakat. Apapun rasa tidak puas hati akar umbi PAS terhadap PKR semakin meningkat. Usul yang dibentangkan PAS 4 April lalu adalah untuk meminda Akta 355 dengan meningkatkan had hukuman sedia ada. Mahkamah Syariah kini hanya boleh menetapkan hukuman maksimum 6 kali sebatan, denda RM5,000 dan 3 tahun penjara. Usul PAS mahu meningkatkan had hukuman penjara kepada 30 tahun, denda tidak melebihi RM100,000 dan maksimum 100 kali sebatan hanya untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bidang kuasa mahkamah sivil di negara ini. Terdapat aduan daripada ahli-ahli PAS bahawa PKR meminta ahli PAS berkenaan keluar daripada PAS dan sertai PKR bagi tujuan memegang jawatan tertentu dalam kerajaan negeri. Hubungan PAS PKR diramal banyak pihak sebagai sukar untuk diselamatkan. Setakat ini sudah hampir 20 usul diluluskan untuk tujuan itu sebelum ia diangkat kepada Majlis Syura Ulama yang akan bersidang pada muktamar tahunannya hujung bulan ini. Banyak kawasan yang mengusulkan benda yang sama. Ini tidak pelik kerana mereka melihat dengan mata mereka tindakan PKR bersama dengan DAP dan PAN menyerang PAS di petang-pentas ceramah Pakatan Harapan. Itu tidak peliklah. Biarpun usul demi usul sudah pun diluluskan PAS peringkat kawasan untuk memutuskan hubungan dengan PKR, parti pimpinan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail itu tetap berlapang dada dan tidak mahu mengalah begitu sahaja. Dalam nada memujuk, PKR optimis hubungan dengan PAS masih boleh diteruskan. Kita menghormati perbezaan tetapi kita tidaklah sampai memutuskan hubungan begitu rupa. Kerana kita masih yakin dan percaya keperluan kepada satu muafakat yang utuh itu amat penting bagi menyelamatkan negara dan rakyat keseluruhannya. Itu pendirian keadilan. Semua orang boleh buat pandangan kan. Tapi yang pentingnya maknanya keputusan dibuat oleh PAS Pusat. Adakah keputusan dia itu keputusan PAS Pusat? Jika dikumpul, banyak pendapat yang mengatakan PAS tidak mampu untuk berseorangan jika benar-benar memutuskan hubungannya dengan PKR. Ada yang berpandangan PAS masih relevan dalam arena politik negara hanya kerana tahaluf siasinya dengan PKR yang masih berterusan terutama di Selangor. PAS seringkali bertegas partinya baik-baik sahaja jika bersendirian. PAS seringkali merujuk sejarah lama yang menunjukkan partinya kekal kukuh biarpun tidak bertahaluf siasi dengan mana-mana pihak. Sebagai sebuah parti yang mempunyai lebih sejuta ahli dan mempunyai jentera yang sanggup bekerja tanpa upah pada bila-bila masa, PAS tentunya akan menjadi aset kepada rakan tahalufnya. Namun, hubungan dengan PKR nampaknya sudah sampai ke penghujung. Jadi, di situ saya sudah nampak bahawa wujudnya masalah-masalah di antara pemimpin-pemimpin tersebut. Cuma mereka mengambil masa
lebih kepada pendekatan untuk berdamai. Tetapi dalam keadaan berdamai itu pun, kalau kita lihat, ada masalah-masalah disebabkan oleh kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan. Jika benar hubungan PAS PKR putus akhir bulan ini, PKR nampaknya perlu fokus kepada rakan politiknya yang lain seperti DAP, Amanah serta PPBM. Putusnya hubungan politik dengan PAS sudah tentu memberi impak kepada PKR. Ditambah lagi, makin banyak isu berbangkit yang timbul dalam Pakatan Harapan. Bagaimanapun, PAS PKR perlu bersedia dengan apa jua kemungkinan dan tidak meletakkan harapan yang tinggi untuk melihat hasrat menjayakan prinsip satu lawan satu pada pilihan raya umum akan datang terlaksana. Laporan itu mengakhiri sorotan Antara Pos untuk episod kali ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik hangat sepanjang minggu depan. Assalamualaikum dan terima kasih kerana menonton.